إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انظر كيف ضربوا situ. قال الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu. Lalu mereka pun tersesat dan tidak mendapat jalan. Yakni perhatikanlah pula baik-baik ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perumpamaan yang buruk yang mereka lemparkan terhadap engkau dengan mengatakan engkau sebagai gila, tukang tenun, tukang sihir, ya, atau orang yang sudah terkena sihir. Ini biasa ni, keadaan ini berlaku bila pihak musuh bapak kafir ni, mereka dah tersandar, dia tak boleh memberi hujah. Mereka cara dia ialah mereka fitnah. Itu cara dia. Yang tersandar tu dia pergilah, dia nak lalaikan isu dia mereka tuduhan, supaya pandangan orang terpusing, ya, pada benda yang karut, yang tak ada apa pun. Padahal tuduhan tu tuduhan palsu. Sebenarnya mereka tidak boleh nak berhujah, mereka kalah. Maka kita tu cara mereka. Sampai akhir zaman, tentulah cara di golongan yang bukan Islam, dia akan labelkan Islam macam-macam. Tujuannya mengalihkan pandangan, ya. Mereka dah tersentak, tak ada hujah, mereka dilemparkan tuduhan yang dia ada mengarut. Inilah perbuatan yang menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang tersesat daripada jalan yang lurus dan tidak akan terpandu ke jalan yang hak dan benar. Sepatutnya dengan segala permisalan, perumpamaan yang sangat hebat daripada Ta'ala, mereka mengambil pengiktibaran. Oleh kerana dalam kalbi mereka itu inat, keras. Orang ni kalau bodoh tak kerti boleh ajar, tapi kalau keras habis tadi, ya, baca pun dia buat dah. Itu perangai orang kafir dulu macam itulah, ya, walaupun datang hujah terang di Al-Quran, tapi mereka buat mengkeraskan hati mereka. Qala Allah Ta'ala wa qalu a iza kunna izaman wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida. Wa qalu, dan mereka berkata, adakah sesudah kami menjadi tulang belulang yang reput, adakah sungguh kami nanti akan dibangkitkan lagi menjadi makhluk yang baru. Ini satu gambaran menunjukkan mereka ni terlampau bodoh, ya, kejahilan dia yang terlampau jahil. Dia lupa bahawa sebenarnya mereka dia adakan atas dunia tu tak ada apa pun mula. Sekarang dah mula semua mengulangi saja. Kewujudan kita dah ada, kemudian dibangkitkan balik. Yang dulu dia tak perasan, tuan jadikan lagi satu benda pun tak ada, ya. Itulah bila dah sesat apa percakapan mereka pun maknanya apa? Makan diri mereka balik. Ucapan mereka menunjukkan kebodohan mereka. Huraiannya, orang-orang musyrik tidak beriman, tidak percaya kepada hari akhirat, itu satu. Kemudian ragu-ragu adakah perkara itu bakal menjadi kenyataan. Memain kepala mereka, ya tidak. Mereka dihantui oleh keraguan. Bahkan mereka menganggap mustahil boleh berlaku. Mula tu dengan kejahilan
Ya, mereka tadi dan kedengkiran mereka dan timbul ucapan-ucapan yang mengarut dan menambangkan mereka tidak mengenali Tuhan. Kalau mereka mengenali Tuhan, selesai masalah. Ini semua urusan Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat apa dia kendaki dengan kuasa besar ni. Oleh sebab itulah mereka mengatakan, apabila kami sudah mati dan jasad kami telah menjadi tulang berulang, kemudian reput dan hancur, dapatkah kami hidup semula menjadi makhluk yang baru seperti sedia kala? Sebab Allah Ta'ala tunjukkan surah Baqarah ada beberapa cerita yang telah hidupkan balik orang yang mati atas dunia lagi. Ya. Di antara yang menarik, kisah Nabi Ibrahim AS sendiri. Dan Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, kaifa tuhyil mauta, macam mana kau hidupkan orang yang mati ya Allah? Ya. Sebab Nabi Ibrahim pergi ke pantai, dia nampak bangkai binatang sudah dimakan oleh binatang laut. Dia tolak oleh ombak tersadai di pantai, dimakan pula oleh binatang darat. Kemudian ombak tarik balik, bawa ke laut balik. Jadi pergi balik habis hari itu. Jadi Nabi Ibrahim timbul persoalan, bukan tak yakin tapi nak tunjukkan apa? Cara tanya macam mana Tuhan kembalikan dia. Ya. Maka bila ditanya kaifa tuhyil mauta, macam mana kau hidup kembali orang mati ya Allah? Ya, Tuhan segegar Nabi Ibrahim, awalam tu'min, mu tak beriman ke Ibrahim? Lalu Nabi Ibrahim kata apa? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku beriman ya Allah, tapi pertanyaan aku ini apa? Liyatma'inna, supaya memantapkan lagi. Kalau Nabi Ibrahim tu Nabi Rasul Ulul Azmi, dan pangkat dia Khalilullah, kekasih Allah, yang masih lagi cari proses kemantapan. Apatah lagi kita kan? Kita Nabi tidak, Rasul jauh sekali, sahabat tak bertemu, tabi'in pun tidak. Ya, tiba-tiba tak nak cari proses kemantapan akidah melalui cahaya ilmu Allah Ta'ala, babas ya. Bila Nabi Ibrahim gitu, maka Allah Ta'ala suruh apa? Jadikan, ambil 4 ekor burung kan, cencang sampai lumat, 4 ekor tu gaul sampai tak ada beza. Kemudian buat 4 tumpuk, letak ala kulli jabalin. Maka Allah Ta'ala kata kau panggil dia, yati naka sa'yah, dia datang dengan pantas. Nabi Ibrahim panggil depan mata dia, segala 4 tumpuk atau bukit tu terbang habis. Masing-masing bertukar-tukar. Lepas dia gaul kan, jadi balik 4 ekor hidup macam biasa. Itu Tuhan tunjuk depan mata sendiri kan. Itu kisah Nabi Ibrahim. Nabi Isa AS pula suruh hidup 4 orang. Ada yang berkembang biak pada sampai orang terpikul dalam keranda, Nabi Isa doakan hidup, bangun balik tuan. Dia kata ni kan mati ni pingsan, dia boleh degil, Yahudi juga degil. Ya. Akhirnya bawa kepada kubur Sam bin Nuh, anak Nabi Nuh yang dah mati lebih kurang 3,000 tahun. Ya. Bila dia doa je, bongkar bangun balik. Itu dia tak boleh kata apa lah. Jadi Yahudi ni kalau nak ceramah dia, kena orang kubur bangun ni ceramah dia. Setakat kita cakap dia pakai. Ya, beronda yang patut dia bedal balik. Beronda dia bedal balik dan ya, nama pun Yahudi kan. Allah dahsyat kan. Kita tengok negara Islam pun bangang tu, lebih jalan pula orang kawan tu. Oh, dahsyat. Apa nak jadi? Tapi akhir zaman tu lah. Tu nak elak benda ni, sebab tu dipanggil amar tu sah, tanda kiamat tu. Dia makin terang. Sebab kita tengok dalam hadis-hadis sahih, tanda kiamat yang melaju kan ni. Satu-satu timbul, dekat, makin dekat, makin dekat. Bila masa dia, Allah alam serah walasi, dia makin dekat. Allah Karim. Inilah satu perkara yang mereka meragukan. Jadi bila dia tercengang dalam ayat lain Tuhan ceritakan, ya laitani kuntu turaba, ya laitani, harap-harap ya Allah jadilah kami tanah. Bila mereka besok hari akhirat, orang gambarkan terang Tuhan ceritakan perangai ni, muka-muka kafir yang tak percaya ni. Ya, besok Allah Ta'ala balas, yaumul jaza, hari balasan kepada haiwan-haiwan. Contohnya lembu yang bertanduk melawan dengan yang tak bertanduk, kambing yang bertanduk lawan yang tak bertanduk. Cuba sedap, yang bertanduk dah sedap bantai kan, besok Allah pusing. Yang bertanduk tu tak bertanduk, yang tak bertanduk pula bertanduk. Ya, dah habis cukup balasan mereka, maka Tuhan jadikan dia tanah habis. Mana mereka tak pergi ke neraka.
Ya, bagi mereka tak ada syurga neraka, dia habis betul mati. Bila mati itu, orang kafir dah nampak julangan neraka cukup azab, dan dia rasa dah memang di tempat dia itu. Sebab benda inilah yang dikhabarkan oleh Rasul, mereka ingkar. Apa dia kata, ya laitani kuntu turaba, ya jadi kalau kami dah harap jadilah macam binatang jadi tanah. Mana tutup kes, mana ada tutup kes. Makna ini dah nampak benda yang diingkarkan data dunia tu tak ada, benda tu berlaku depan mata dia bila dibangkitkan semua esok. Itu dia punya apa, tak boleh nak tahu, tak boleh nak cakap lah, tekanan jiwa mereka. Dan mereka dah rasa dah mereka kena humban dalam neraka jawab dia. Sebab benda ni semua yang diingkarkan atas dunia. Maka inilah dia kata pula menunjukkan kelemahan fikiran manusia, tidak dapat mengatasi kudratillahi ta'ala, kekuasaan besar Tuhan. Qul kunu hijaratan aw hadidah. Kemudian katakanlah jadilah kamu itu batu atau besi. Ya Allah, Allah. Aw khalqan mimma yakuru fi sudurikum fasayaquluna ma yu'iduna. Qulil ladzi fatarakum awwala marrah fasayanghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu kul asa an yakuna qaribah. Ataupun makhluk lain yang tidak dapat diterima oleh fikiran kamu, nanti mereka akan berkata, akan katakanlah siapa yang akan menghidupkan kami kembali. Maka jawab katakanlah yang menghidupkan ialah yang menjadikan kamu pertama kali. Yang menghidupkan tu ialah yang menjadikan kamu dulu. Kamu tak ingat kamu dulu langsung tak ada contoh apa Tuhan jadikan terang-terang. Itulah dia, maknanya menunjukkan kebodohan mereka. Lalu mereka nanti akan menggeleng-gelengkan kepala kepadamu dan berkata lagi, bilakah dia akan berlaku? Maka jawab, katakanlah mudah-mudahan akan berlaku tak lama lagi. Mana asa an yakuna qariban. Sebab kaedah kita kullu atin qarib. Tiap-tiap benda yang akan datang ni makin dekat, makin dekat. Maka maut, kiamat, semua benda yang telah digesekkan. Maka makin lama hampir. Cuma masa dia rahsiakan oleh Ta'ala dan hikmat dia. Dia manusia ni kalau tuan tahu bagi tak rahsiakan usia dia, jahanam dunia kan. Masing-masing tahu umur masing-masing. Dia tahu umur dia 60 tahun, umur 70 tahun. Sekarang umur dia apa? 25. Oh, lama lagi dia. Dia buat habis-habis maksiat kan. Agak sebulan lagi nak mati, kita duduk dalam masjid dia kan. Hancur dunia ni. Dia tak tahu pun dia langgau. Ya, dia tak tahu kan rasa kalau aku buat ni kan mati ni kan pun dia langgau juga. Kalau dia dah tahu tarikh akhir umur dia, 40 tahun lagi saya nak hidup. Jawab dia habis terlokot dunia dikira. Ya. Macam-macam maksiat, macam-macam benda akan berlaku. Sebab dia tahu dia tak mati. Agak nak mati lagi, tertaubat lah dia kan. Itu rahsia hikmat Tuhan sembunyikan supaya mereka ni ada break juga, terasa jugalah. Takut-takut mereka ni dalam maksiat mereka mati. Lepas tu digunakan kita mizanul maut. Tiap-tiap kali kita keluar daripada rumah kita nak buat program apa kerja nak buat, letakkan mizanul maut, neraca kematian. Mana kalau kerja yang sedang kita nak buat ni, kalau mati datang agak sedap tak? Kalau sedap, mana teruskan nanti. Kalau tidak, sila berhenti. Ya. Wa in kana khairan famdih. Kalau benda tu baik, teruskan. Wa in kana syarran, kalau tak baik, fantahi, sila stop. Itu arahan baginda sallallahu menggunakan apa? Mizanul maut, neraca kematian. Apa saja program kita nak buat, kerja kita rancang, kita letakkan maut di depan ni. Mana kalau tengah buat kerja ni, kedatangan kematian, bagaimana keadaan hati kita? Ya, adakah benda selesa atau tidak? Mana kalau dia tak mukhadif li syar'i, tak bercanggah dengan syarat, tentulah selesa. Tapi kalau bercanggah syariat, ini berat ni kalau mati dalam keadaan, ya, maka benda tu kena stop. Itu saja maknanya. Ringkas Nabi padat, kan? Za'arata anta fala amran fatadabbar akibata fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Bila kamu nak laku satu kerja buat, maka hendaklah kamu tadabbur. Kalau elok, teruskan. Kalau tidak, berhenti. Senang. Huraian di sini adalah menyuruh Rasulnya supaya mengatakan kepada orang-orang musyrik yang tidak percaya kepada hari kebangkitan dan hari akhirat.
bahawasanya Allah Ta'ala berkuasa membangkitkan kamu daripada kubur sudah mematikan kamu dan berkuasa mengembalikan kamu seperti keadaan kamu yang mula-mula. Biar bagaimana kamu sudah terjadi hancur, ya, dimakan bom hancur, tak ada tahu, tak dapat langsung kesan, itu mudah bagi Tuhan. Lepas tu orang tanya, kalau mati tak ada kubur, adakah soal kubur? Soal muka nangkilan kubur tu ada tak? Jawab dia ada. Persoalan tu bukan dalam tanah tu, dalam alam barzah gitu. Ya, sebab disandarkan soal kubur sebab dipanggil isnadu alal ghalib. Sandarkan atas ghalib. Ghalib mati ada kubur. Jangan-jangan kerana 1000 orang mati pun dia tak ada kubur, jarang, ya. Mati siden hancur ke apa semua. Maka oleh kerana tu jawab dia berada sebenarnya dalam alam barzah. Barzahun ila yaumi yub'atsun. Itu alam antara mana dunia dengan akhirat bangkit esok. Tengah-tengah tu dipanggil alam barzah. Maka di situ ada soal dan sebagainya lah. Sekalipun kamu telah menjadi batu atau besi, ya, kunu hijaratan au hadidah. Mana kalau kamu mati tu bertukar jadi besi, jadi batu keras, besok bangkit bangun balik. Mana? Atau menjadi makhluk lain. Dia mati bertukar jadi jimau kan? Jimau jadian misalnya. Besok balik bangkit balik macam biasa balik. Atau makhluk lain yang tidak dapat diterima oleh akal fikiran kamu, ya, untuk menerima kehidupan sebagai makna makhluk yang bernyawa seperti langit dan bumi dan gunung. Semuanya Allah Ta'ala tiada sekali-kali lemah, ya, tidak ada sekali lemah untuk menghidupkan kembali. Wa ma zalika 'ala Allah bi'aziz. Tidak semua perkara menjadi berat, Tuhan tak. Dan jangankan menjadi tulang dan tanah, andai akan menjadi batu tu, itu maksudnya hijarah, batu keras kan, Tuhan ubah jadi orang balik mana, atau batu atau benda-benda lain yang lebih keras daripada tulang belulang yang sudah reput itu. Namun Allah Ta'ala berkuasa untuk mengembalikan balik, ya, kamu hidup seperti sedia kala. Sebab tu roh kita tak hancur kan. Yang mati adalah jasad, roh tu berpindah pada alam ni. Sekarang alam ni pindah alam barzah, alam barzah pindah sana. Jadi makhluk, ya, tapi dia dikekalkan oleh Allah Ta'ala, ya. Tuhan kekal, dia kekal. Tuhan tak kekal, tak kekal. Jadi Tuhan pilih makhluk tu dikekalkan. Ialah di antara 10, di antara dia ialah ar-ruh. Yang hancur semua ni dasar ni. Namun Allah Ta'ala berkuasa untuk mengembalikan kamu hidup seperti sedia kala. Tidak ada kepayahan. Sungguhnya lebih mudah lagi mengembalikan hidup kepada makhluk yang sudah mati, tulang belulang, daripada sudah menjadi batu atau besi. Ini mengikut pandangan akal. Tapi bagi Allah Ta'ala, biar makhluk itu menjadi apa sekalipun, batu ke apa, Tuhan kembalikan balik esok. Dia adalah asal dia. Dan bagi Allah Ta'ala untuk menjadikan gunung adalah sama seperti menjadikan debu dan sebagainya. Mana pun tidak ada kesusahan bagi Tuhan. Jadi gunung, kalau kita ikut akalku, gunung besar, nak jadikan debu sikit, ada debu dah senang, gunung payah sikit, tak ada jenis kepayahan bagi Tuhan. Kun fayakun. Dia kata jadi, jadilah. Maksudnya apa? Bila dia kendak, terus jadi. Bukan dia cakap dengan kun-kun gitu kan. Jadi ramai tu berjuta manusia, juta kejadian lain, takkan bunyi kun dan jumpa nyampuk dah bunyi ni. Kun tu isyarat, mana ghairu fasin bainal qaf wan nun, antara kaf dengan nun. Kaf nun, dia tak ada waw, bukan kun kan. Mana kun mana jadi. Maksudnya apa? Aku kata jadi. Macam tu maksud dia, ya. Kalau orang Samsung kan, aku kata jadi gitu. Tu bukan dijadikan dengan kata. Mana dia jadi dengan perbuatan dia, kudrah dan iradat dia. Fasayaquluna man yu'iduna qulil ladzi fatarakum awwala marrah. Nanti mereka akan berkata, siapa yang akan menghidupkan kami? Soalan bodoh ni. Katakanlah yang menghidupkan tidak orang yang menjadikan kamu pertama kali, ya. Sama cerita, ada satu cerita seorang wali kan, dia ditangkap zalim oleh raja. Ya, betul, dia kurung dia nak dibunuh. Dia tengok dia ada kat ladang. Dia ada kat kebun, ya.
Masuk lagi, tangkap masuk. Lama tak boleh buat apa dah. Raja kata, siapa yang mengeluarkan kamu? Yang memasukkan aku. Yang masukkan kamu? Yang mengeluarkan aku. Pening raja kata. Siapa yang memasukkan kamu? Siapa yang mengeluarkan kamu? Dia kata, orang yang memasukkan aku lah dia. Ya, yang masuk kamu siapa? Yang mengeluarkan aku. Siapa dia? Allah Ta'ala lah maksudnya. Ya, memasuk mengeluar tu kerja dia senyap aja. Ya, subul sini maknanya apa? Yang ditanya fayaqulun man yu'iduna, siapa yang mengembalikan kami balik? Ya, dah mati. Kul jawab dia, allazi fatarakum, yang menjadikan kamu itulah awal marah pada awal berkat kejadian dia. Jadi siapa dia? Allah Ta'ala. Itu pun kata nampak tu bahaya, manusia tak kenal Tuhan. Tu rahsia disuruh jadi kenal Tuhan tu awal sekali. Ya, uhibbu an u'rifa fa khalaqal khalaq, aku kasih aku dikenal, Tuhan kata. Sebab apa rahsia? Bila kenal dia akan tunduk. Ya, dia kenal siapa Tuhan, ya, akan lahir sifat dua, kasih yang cukup kuat, rindu yang cukup kuat. Kalau dia kenal Tuhan, Zat Allah Maha sempurna segala-gala, maka hati akan jatuh pada benda yang paling sempurna, paling hebat, paling cantik, paling lawa, paling kaya, semua dia. Semua hak Tuhan, segala kesempurnaan. Dan juga dia ada jalal, kekerasan. Tapi dia tak jadi, dua tak akan berlaku. Ya, dia akan kasih kuat dan gerun pun kuat dengan Allah Ta'ala. Sebab dia kenal. Itu pentingnya mengenal. Sekarang masalah si kafir yang tak kenal, sebab dia tanya soalan bodoh, mayu'iduna, siapa yang nak kembalikan kami balik? Jawab dia, alazi fatarakum awwala marrah, orang yang jadikan kamu mula-mula itulah yang mengembalikan kamu balik. Mana Allah Ta'ala, dah payah sangat kan? Yang ni kalau orang-orang musyrikin itu nanti bertanya dengan kebebalan di mananya, siapakah yang akan menghidupkan mereka? Ini pertanyaan syaitan. Syaitan, Iblis akan tanya, siapa jadi langit? Oh, Allah. Siapa jadi pokok kayu? Allah, Allah, Allah. Semua Allah. Last kali siapa jadi kat Allah? Wah, itu gila. Itu soalan paling bodoh lagi. Siapa jadikan Tuhan? Bila sebut Tuhan, dia bukan makhluk. Ya. Kalau makhluk, allazi khuliqah. Kalau Tuhan khaliq, allazi khalaq, dia menjadikan diri jadi. Kalau dia kena jadi, bermakna wujud dia bukan asli, wujud dia arid. Dia baru datang. Wujud Allah Ta'ala bukan arid, dia asal. Asal memang wujud dia itu asal. Mana la yahtaj ila al-fa'il, tak berhajat pada pencipta. Sebab tu wujud dia nama qadim. Bagi yang qadim tu bagi wujud yang hakiki mutlak. Ada pun wujud makhluk, semua majaz, sandaran dia. Asal kita tak ada. Kemudian baru pergi ada pada nama makhluk. Kalau Tuhan bila kena ada itu bukan makhluk panggil. Itu bukan Tuhan, makhluk lah nama dia. Tu mudah dia jawab dia. Ada seorang ustaz bila orang pahaman liberal soal dia dijawab tergagap tuan. Saya cerita kepada dia. Ya, orang tanya siapa jadi, habis Tuhan siapa jadi, dia nak jawab macam tergagap. Padahal soalan tu soalan budak-budak paling mudah jawab, dan orang menanya tu orang paling bodoh dalam dunia. Orang yang soal siapa jadikan Tuhan, itu orang paling bodoh dalam dunia. Soalan tu tadi keluar, soalan tu tak kena dengan Tuhan. Tak boleh tanya kat Tuhan siapa jadikan. Sebagaimana kita tak boleh tanya di mana Tuhan, bila masa, bila dengan di mana tak boleh tanya dengan Tuhan. Kalau di mana, bila tu untuk kita makhluk. Awak datang dari mana? Bila masa awak sampai? Ada boleh. Sebab kita dirangkum oleh masa dan tempat. Sedangkan masa tempat Tuhan jadi makhluk, bukan makhluk jaga Tuhan, Tuhan kontrol dia. Lepas tu dia boleh panjangkan masa, dia boleh pendekkan masa. Kan? Jadi awak ni sebagaimana Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan kamu pada pertama kali itu, maka dia jugalah yang berkuasa menghidupkan kamu kali kedua lagi. Mudah bagi kita kan. Bagi Tuhan tak ada mudah payah, semua mudah bagi dia. Artinya apa? Berarti kalau pada kali pertama dapat mewujudkan tanpa memakai contoh dan model, maka mengada pula kali kedua kamu tidak dapat diwujudkan dan diadakan. Itu boleh. Mana mudah sangat. Unan fasayunghiduna ilaika ru'usahum, lalu mereka nanti akan menggeleng-geleng kepala mereka. Bila cakap begitu ngeleng, ngeleng apa? Ngeleng bodoh. Ya, macam Islam Mi'raj kan. Bila aku perkara mencari keadaan, orang bodoh tampuk kepala. Apa ni cerita macam. Ya, itu ujian besar. Sebab apa punca dia? Tak kenal Tuhan tu je. Kalau dia kenal Tuhan, tak ada apa benda ni. Islam Mi'raj cukup awal ayat tu dah jawab dah. Subhanallazi asra bi abdi. Subhana, tu jawapan dia. Subhana, mana maha suci Tuhan, mana yang memperjalankan, bukan makhluk. Habis. Tak payah tanya. Tapi kena dia bodoh tak tahu. Sebab dia namakan dia jahiliyah, ay mansubun ila jahli. Zaman tu dibangsakan kepada kejahilan.
jahil tentang ketuhanan Tuhan. Dan satu lagi firman Ta'ala, wa yaquluna matahu kul asa an yakuna qaribah. Dan mereka akan bertanya bila. Ini soalan tu bukan soalan Nabi Iman, dia selak lagi. Dan kalau ada bila? Nak tanya itu. Bila berlaku dia? Katakan mudah-mudahan akan berlaku, tak lama lagi. Mana benda tu akan dekat. Ya, benda akan datang makin dekat, makin dekat. Yang mereka bertanya secara mengejek tu, mata huwa, matahu. Bilakah, mana hari ba'as, hari bangkit itu akan berlaku? Sebab mereka terus menerus tidak beriman, tak percaya. Maka katakanlah kepada dia, tetap akan datang, dan tiap-tiap yang akan datang tak lama lagi, tak lama-lambat laun pasti akan berlaku juga. Ada pun hari ba'as, yang merupakan hari bangkit daripada kebangkitan daripada kubur tadi, tidak ada siapa yang tahu bilakah akan berlaku. Tidak malaikat, tidak juga rasul, dan yang dapat memberitahu itu rahsia Ta'ala. Itu ada hikmat-hikmat yang tertentu. Itulah kebesaran, keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Kunan yauma yad'ukum ila akhir. Sallallahu